Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Baik, jadi anda semua masih lagi bersama saya, Kristina. InsyaAllah petang ni macam biasa dengan saya, kita dalam solat sirah time dan berkongsi berkenaan dengan kisah-kisah para Nabi, insyaAllah. Okay, baik. Jadi sementara kita tunggu yang lain masuk, okay, saya macam biasalah nak ingatkan kepada anda yang belum lagi ke YouTube channel kita, okay, anda boleh pergi sekarang ke YouTube channel kita dan follow Ar-Rayyan Hijrah channel dan juga Nur Hafizah Saad, okay, di YouTube, okay, channel YouTube. Dan selain daripada YouTube, kita juga berada di platform FB yang mana Ar-Rayyan Hijrah juga ada FB page, anda boleh pergi like di sana dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Okay, dan juga Nur Hafizah Saad lah FB page kita. Waalaikumsalam. Selamat petang. Oh, live semalam minta maaf sangat-sangat, saya tak pasti kenapa. Bila saya stop live dan saya hold untuk posting, saya tak pasti macam mana berlaku, tapi live tu hilang. Saya tak pasti apa yang berlaku sebenarnya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, okay, untuk anda semua. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan, tapi kalau ulang balik, saya akan ni lah, ceritakan secara ringkas saja ataupun poin-poin penting lah untuk kisah semalam, insyaAllah. Okay, boleh tak? Sebab kalau nak ulang balik semua, hari ni saya ada banyak lagi cerita baru untuk anda. Takut mana yang dah dengar semalam mereka tertunggu-tunggu. Okay, jadi boleh tak sekarang anda yang berada di live sekarang, saya minta untuk anda ajak kawan-kawan share link live sekarang ni kepada kawan-kawan untuk kita sama-sama kongsi ilmu, dengarkan bersama. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, yang berada di TikTok, kalau anda semua rasa nak tengok semula live yang saya kongsikan, anda boleh pergi ke IG kita Ar-Rayyan Hijrah, sama seperti username kita di atas. Anda boleh carilah Ar-Rayyan Hijrah dan dengarkan perkongsian-perkongsian yang lepas. Okay, okay, baik. Jadi kita boleh mulakan. Sama-sama kita baca doa dulu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, baik. Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya harap ramai lagi yang mendengar perkongsian hari ini. Okay, saya tunggu lagi kita punya dropship, kita punya Waalaikumsalam, selamat petang. Saya tunggu lagi kita punya pendengar setia pada setiap petang ni untuk kita dengarkan sama-sama perkongsian berkenaan dengan Nabi Yusuf. Okay, sebab kita tak habis lagi kisah berkenaan dengan Nabi Yusuf ni. Sekejap saya tengok lagi banyak tak kisah Nabi Yusuf ni sebenarnya. Kita baru ada 6 orang. Jadi saya nak tunggu lagi. Saya nak semua orang dengar perkongsian ni. Okay, bukan saja perkongsian hari ni tau, perkongsian yang lepas. Kalau anda berpeluang, anda ada masa nak tengok, anda boleh dengarkan semula. Kalau anda rasa macam
penyampaian saya kurang, anda boleh cari topik berkenaan dengan kisah ni. Anda boleh dengarkan penyampaian daripada ustaz-ustazah yang lain. Mungkin mereka lebih menarik penyampaian mereka kan. Banyak lagi sebenarnya kisah berkenaan dengan Nabi Yusuf. Jadi hari ni saya nak ceritakan lagi sekali kesimpulan kisah yang telah saya kongsikan semalam. Jadi kita tengok sekejap semalam kita cerita di mana. Okey. Jadi setelah kita tahu Nabi Yusuf ni telah dibawa oleh para pedagang keluar daripada perigi buta tersebut. Jadi para pedagang ni bawa Nabi Yusuf AS ke pasar hamba. Lalu ada seorang lelaki yang membeli Nabi Yusuf AS. Siapakah dia? Beliau merupakan ketua polis Mesir ataupun pembesar Mesir yang bernama Futifar. Okey. Jadi Futifar ni mempunyai seorang isteri. Okey, mempunyai seorang isteri dan Futifar bersama isterinya ni, okey, dah lama mereka kahwin tetapi tak dapat memiliki zuriat. Kerana apa? Okey, Futifar ni ada kelemahan sikit, okey, untuk melakukan hubungan suami isteri. Jadi oleh kerana Futifar ni tak boleh melakukan, dia lemah lah dalam bab tu. Jadi dia dan isteri dia tak ada zuriat. Dan isteri dia masih lagi bersama dengannya lah, sebab isteri dia sayangkan dia dan juga isteri dia masih stay dengan dia. Saya tak pasti, wallahualam, sebab Futifar ni adalah pembesar Mesir pada waktu tu. Okay. Jadi bila Futifar ni, kembali kepada kisah Nabi Yusuf, bila Futifar ni bawa pulang Nabi Yusuf AS yang dia belinya dari pasar hamba, okay, dan Nabi Yusuf ni dibeli dengan harga yang murah, beberapa dirham sahaja. Kalau anda boleh rujuk pada Al-Quran, anda boleh rujuk dalam surah Yusuf. Okay, Nabi Yusuf ni dibeli dengan beberapa dirham sahaja oleh pembesar Mesir ni, okay, dan dibawa pulang. Dan akhirnya berjumpalah dengan isterinya. Isterinya menyambut dia bersama Nabi Yusuf AS. Dan siapakah isteri Futifar ni? Isteri Futifar merupakan Siti Zulaikha. Okay. Waalaikumsalam, selamat petang Cik Puan Ewa. Okay, jadi kita tahu kan, saya pasti anda semua tahu berkenaan dengan kisah Siti Zulaikha. Jadi Siti Zulaikha ni rasa seronok bila suaminya bawa pulang seorang budak yang elok rupa parasnya. Okay, sebab selama ni dia dan suami dia tak memiliki zuriat, tak memiliki anak. Jadi bila dibawa pulang Nabi Yusuf AS ke rumah, maka sukalah mereka, gembiralah. Okay. Jadi dia belalah Nabi Yusuf AS ni hinggalah Nabi Yusuf AS membesar dengan elok, dengan elok lah sebagai seorang dewasa. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi bila sampai tahap Nabi Yusuf AS ni dah dewasa, dah pandai jaga diri, pandai menguruskan diri dan sebagainya. Okay, akhirnya Siti Zulaikha ni rasa jatuh hati, rasa terpikat dengan Nabi Yusuf AS. Okay, dia terpikat dengan Nabi Yusuf AS. Dan semakin hari hatinya semakin tak tahan menyimpan rasa cinta terhadap anak angkatnya sendiri. Sedangkan Nabi Yusuf ni anggap Siti Zulaikha ni daripada dia kecil, anggap Siti Zulaikha sebagai ibu angkatnya. Tetapi dalam tak sedar sebenarnya Siti Zulaikha menaruh rasa suka, rasa cinta terhadap Nabi Yusuf AS. Okay. Jadi hari semakin hari Siti Zulaikha ni dicuba untuk menggoda Nabi Yusuf AS dengan lenggang-lenggoknya berjalan dan ditunjukkan sedikit bahagian tubuhnya. Okay. Lepas tu dia geram. Siti Zulaikha ni geram. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf AS ni tetap dingin dengannya walaupun Siti Zulaikha dah cuba untuk menggoda Nabi Yusuf AS, tapi tak jadi apa. Okay. Selalunya, bukan nak kata apa, tapi memang orang kata fitrah lelaki, okay, kalau dicuba digoda oleh perempuan, pastinya akan menarik minat lah lelaki tu kan. Tetapi Nabi Yusuf tak.
Okay. Dan Allah juga dah turunkan hikmat kepada Nabi Yusuf yang mana dia akan menjaga dirinya sebaik mungkin kerana satu hari nanti Allah akan nantinya sebagai Nabi dan Rasul. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, baik. Jadi Nabi Yusuf AS tetap tak mengindahkannya sampailah satu hari. Hari ni cerita tentang apa baru masuk. Okay, tak apa, saya baru kongsikan intro sikit berkenaan dengan kisah semalam yang manalah kita tersangkut, tak boleh nak post. Okay, jadi hari ni saya baru nak mula, baru ceritakan kesimpulan cerita sikit berkenaan dengan kisah semalam. Dan kita akan sambung. Jadi saya mention bila kita nak start untuk kisah baru hari ni. Okay, baik, sambung lagi sikit. Jadi satu hari bila saja Futifar ni keluar menjalankan tugasnya, okay, hanya tinggal Nabi Yusuf AS bersama dengan ibu angkatnya iaitu Siti Zulaikha ni di rumah sahaja berdua. Okay, jadi apa yang berlaku, Siti Zulaikha mula untuk melakukan muslihat dia. Okay, di mana Siti Zulaikha nak perangkap Nabi Yusuf AS untuk mendekatinya, untuk menggoda Nabi Yusuf lah. Okay, jadi Siti Zulaikha ni bersiap, bercantik-cantik, berhias dan berwangi-wangian. Akhirnya dia pakai pakaian yang mana orang kata ada bahagian sahaja yang ditutupinya. Okay, dan akhirnya dia baring atas katil, dipanggil Nabi Yusuf AS dari biliknya sendiri. Okay, Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi dia panggil Nabi Yusuf AS, lalu Nabi Yusuf pun masuklah tercari-cari. Ibu angkatnya tadi masuk ke dalam bilik Siti Zulaikha. Dan setelah Nabi Yusuf masuk terus dalam bilik Siti Zulaikha, apa yang Siti Zulaikha buat? Dia cepat-cepat kunci pintu bilik dia. Okay, dan kunci tu dia simpan dalam genggamannya. Dan setelah itu Siti Zulaikha terus ke katil peraduannya. Okay, dia terus baring atas katil tu dan cuba menggoda Nabi Yusuf AS. Tetapi Nabi Yusuf macam terkejut, terpinga-pinga apa yang berlaku ni, kenapa ibu angkatnya lakukan sebegini. Okay, jadi nak dikatakan pada waktu tersebut Allah hadirkan tanda-tanda kuasa Allah kepada Nabi Yusuf AS yang mana ditunjukkan wajah, macam ada bayangan wajah ayah Nabi Yusuf AS di dinding kamar Siti Zulaikha. Maka Nabi Yusuf terkejut kerana melihat tanda-tanda tersebut. Dia lihat wajah ayahnya iaitu Nabi Yaqub AS. Okay, dia lihat wajah ayah dia, jadi dia tergamam. Yang mana wajah ayah dia masa tu melihat tajam kepada, merenung tajam padanya. Okay, jadi menyebabkan Nabi Yusuf AS pun terus beralih ke pintu. Okay, cuba untuk membuka pintu bilik Siti Zulaikha ni, bilik Siti Zulaikha ni tadi sampailah terbuka. Okay, tetapi dalam masa yang sama, pada waktu tu sebenarnya di rumah Siti Zulaikha, kalau tak silap saya menurut cerita dalam buku ini, okay, penulis ada mengkaji satu kitab yang mana kisah dia sebegini. Ada pada waktu tu sebenarnya ada lagi ada bayi sebenarnya dalam rumah Siti Zulaikha. Tapi bukan bayi ataupun anak Siti Zulaikha lah, mungkin anak saudara ataupun tak pastilah, mungkin anak saudara lah. Okay, Siti Zulaikha. Jadi bayi, ada seorang bayi lah dalam rumah tu kan. Okay, waktu Nabi Yusuf AS nak buka pintu, dia cuba-cuba buka pintu, sampailah akhirnya pintu tu terbuka. Okay, tapi sebelum tu apa yang berlaku, Siti Zulaikha cuba menarik baju ataupun cuba nak menggoda Nabi Yusuf lagi. Okay, dia takut lah kalau Nabi Yusuf keluar dan beritahu orang ramai, pastinya dia malu. Jadi dia cuba lagi nak goda Nabi Yusuf. Dia tarik baju Nabi Yusuf, sampailah baju Nabi Yusuf pada bahagian belakang terkoyak. Okay, bila terkoyak, akhirnya pada waktu tu Nabi Yusuf masih lagi cuba untuk membuka pintu bilik. Okay, bila dia buka pintu bilik, akhirnya didapati Futifar berada di luar bilik tersebut dan dia tercegat di situ. Dia pelik apa yang berlaku sebenarnya ni. Okay, jadi Nabi Yusuf pun terkejut bersama. Okay, dan akhirnya Siti Zulaikha pun turut terkeluar daripada bilik tersebut, pintu bilik tersebut, dan terlihat suaminya. Lalu dalam fikiran dia, dia mulalah nak pusing cerita. Dia nak katakan bahawa Nabi Yusuf ni yang cuba menggodanya. Okay, tetapi Futifar ni dia tak melulu. Okay, dia tak melulu. Dia masih bingung, jadi dia tak tahu nak fikir apa. Lalu dengan pertolongan Allah SWT,
bayi yang berada dalam rumah Siti Zulaikha ni tadi, tiba-tiba daripada bayi yang sebenarnya tak boleh bercakap, akhirnya bayi tersebut bercakap. Dia tak bagi tahu siapa yang salah, tapi dia bagi hint. Okey, dia bagi hint. Dia katakan lebih kurang macam inilah. Kalau baju Nabi Yusuf AS terkoyak daripada hadapan, maknanya Siti Zulaikha benar. Tetapi kalau baju Nabi Yusuf AS terkoyak daripada belakang, maknanya kata-kata daripada Nabi Yusuf AS sendiri benar. Maksudnya nak dikatakan kalau baju Nabi Yusuf AS terkoyak daripada belakang, maka Siti Zulaikha lah yang berdusta, bercakap bohong. Okey, maafkan saya. Okey, baik. Jadi macam itulah kisah dia. Dan apa yang berlaku setelah itu, Futifar pun marahlah kepada isterinya. Dia cakap bertaubatlah dan sebagainya. Dan kemudian dikatakan pula kepada Nabi Yusuf AS supaya jangan bagi tahu, jangan bagi tahu kepada orang luar berkenaan dengan kisah ini ataupun apa yang berlaku ni. Jangan bagi tahu. Okey. Saya pun Zulaikha. Hai, Assalamualaikum Zulaikha. Maaf Mansyalah, dulu akak belajar dekat mana? Power sangat, Masya Allah. Tak adalah, semua ilmu saya dapat daripada guru-guru dan daripada bacaan sendiri. Tak ada power mana pun. Kita nak power, kita kena belajar. Okay? Tak ada orang kata semua orang boleh jadi power dalam setiap bab. Anda cuma kena luangkan masa anda untuk belajar saja. Waalaikumsalam, selamat petang. Hai. Waalaikumsalam. Nama awak Zara. Nama saya Christina. Hai, selamat berkenalan. Salam Jumaat. Okay, kita sambung lagi Kita dah nak masuk kisah baru hari ni. Okay, yang mana Futifar telah pun pesan kepada Nabi Yusuf untuk jangan beritahu sesiapa, dan Nabi Yusuf pun tak beritahu sesiapa. Okay, jadi akhirnya kita pergi kepada kisah hari ini, yang mana kita nak ceritakan berkenaan dengan Siti Zulaikha mengundang isteri pembesar-pembesar Mesir untuk memperlihatkan kepada mereka berkenaan dengan tentang keelokan Nabi Yusuf alaihi salam. Okay, kenapa Siti Zulaikha buat macam ni? Okay, kenapa? Baik. Jadi pada setelah perkara tersebut berlaku, sepatutnya dan seharusnya tak ada pun sesiapa yang tahu. Kalau kita fikirkan, Nabi Yusuf telah pun diberi pesan daripada Futifar sendiri, jangan bocorkan rahsia ini. Tapi akhirnya pada satu hari, rahsia ataupun kisah ini, apa yang berlaku ni, dapat diketahui oleh penduduk-penduduk Mesir, sampai jadi buah mulut penduduk Mesir, dan tak ada seorang pun yang tak bercakap pasal kisah Siti Zulaikha yang cuba menggoda anak angkat dia tadi ni. Okay. Tapi kalau kita fikirkan semula, dalam keadaan tersebut, apa yang berlaku dalam kisah ni, hanya ada 4 orang saja yang terlibat. Yang mana pertama, Nabi Yusuf AS. Okay, ini bukan video record ke? Bukan. Okay, jadi Nabi Yusuf ada, Siti Zulaikha ada, okay, Futifar ada, dan seorang bayi yang ada dalam rumah Siti Zulaikha. Okay, jadi kalau kita fikir Nabi Yusuf, kalau nak kata Nabi Yusuf yang beritahu kepada masyarakat ataupun rakyat-rakyat Mesir, okay, topik apa ni? Kita tengah kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Okay, kisah berkenaan Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha. Okay, sambung. Jadi kalau kita fikir Nabi Yusuf AS, dia tak akan bagi tahu kepada rakyat Mesir tentang kisah ni. Sedangkan kita tahu Nabi Yusuf ni Allah nak jadikan dia, nak angkat dia sebagai Rasul, Nabi dan Rasul. Takkan dia nak bagi tahu tentang keburukan. Takkan dia yang bakal diangkat menjadi Nabi dan Rasul ni akan menceritakan perkara buruk tentang apa yang dah berlaku. Betul tak? Okay, tambahan pula, Futifar ni dah pun pesan kepada dia supaya jangan bagi tahu kepada orang lain. Okay, mustahil kalau Nabi Yusuf bagi tahu. Okay, baik. Jadi kita pergi kepada Siti Zulaikha.
Cuba fikir, kalau Siti Zulaikha yang bagi tahu kepada rakyat Mesir tentang perkara ni, pasti dia akan mendapat malu kan. Jadi dia tak akan cerita benda-benda macam ni, semua tentang aib dia. Okay, kalau kita fikirkan Futifar adalah suami kepada Zulaikha, sedangkan Futifar sendiri yang pesan kepada Nabi Yusuf supaya jangan beritahu siapa-siapa. Okay, kalau tidak, malulah dia dengan isteri dia. Betul tak? Okay, dan akhir sekali hanya tinggal bayi saja, bayi yang ada dalam rumah Siti Zulaikha. Okay, kalau kita fikir-fikirkan semula, mustahil bayi tersebut yang keluar pergi bercerita, sedangkan dia adalah seorang bayi. Okay. Waalaikumsalam. Nabi Yusuf daripada keturunan mana? Dia keturunan Nabi Ibrahim, ayah dia Nabi Yaqub lah. Okay. Historytologist Malaysia. Historytologist Malaysia ni apa benda? Boleh kongsikan? Okay, kita sambung. Baik. Jadi, apa yang berlaku setelah hal ini terjadi? Ramai orang bercerita berkenaan Siti Zulaikha ni. Jadi benda tu menjadikan Siti Zulaikha ni berasa sangat-sangat malu. Dia rasa macam benda tu aib untuk dia. Jadi apa yang dia buat, okay, satu hari Siti Zulaikha ni dia nak kata bahawa Nabi Yusuf AS terlalu tampan dan elok, sebab tu menjadikan dia tergoda kepada Nabi Yusuf. Jadi dia nak buktikan kepada orang yang berkata-kata tentangnya tu, dia nak buktikan sebenarnya dia bukan saja nak menggoda anak angkatnya tu, tetapi sebab keelokan dan ketampanan Nabi Yusuf sendiri. Jadi apa yang dia buat, dia ajak semua isteri pembesar-pembesar negeri Mesir untuk datang makan di rumahnya. Tetapi majlis makan tersebut, dia punya majlis makan tu sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Dan apa yang dihidangkan oleh Siti Zulaikha kepada tetamunya adalah, ini yang saya katakan berbeza. Apa yang dihidangkan kepada tetamunya adalah buah dan pisau. Buah dan pisau. Jadi pada waktu tu ramailah isteri pembesar-pembesar Mesir datang. Jadi mereka pun dia berjumpa dengan Siti Zulaikha dan sebagainya, dan mereka pun masa waktu tu mereka masih lagi mengatakan ataupun bercerita berkenaan dengan apa yang telah berlaku terhadap Zulaikha dan anak angkatnya tu tadi. Okey. Baik. Jadi bila sahaja isteri pembesar-pembesar ni hadir di majlis itu, akhirnya Siti Zulaikha ni meminta kepada Nabi Yusuf AS untuk keluar daripada untuk keluarlah menghidangkan air kepada isteri-isteri pembesar Mesir ni tadi, semua ni yang hadir ni. Tujuannya untuk mereka lihat keelokan dan ketampanan Nabi Yusuf AS ni. Jadi sambil Nabi Yusuf tuang air di setiap meja, maka orang akan dapat melihatlah ketampanan dan keelokan dia. Jadi apa yang berlaku pada waktu tu, semua isteri pembesar-pembesar Mesir ni dia jadi terkaku, terkejut melihatkan rupa Nabi Yusuf AS yang terlalu elok ni, terlalu tampan. Mereka sampai mata tak terkelip, tak pandang tempat lain dah. Dan buah yang mereka potong tu, mereka nak potong buah ni, mereka lihat Nabi Yusuf sampaikan mereka terhiris tangan mereka sekali. Mungkin itulah poinnya, nak tunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS ni begitu tampan, begitu orang kata kacak lah, sampai tahap orang potong buah pun sampai terhiris tangan sendiri. Sampai tak fokus ni, pandangan tak boleh ke lain dah. Terlalu tampannya Nabi Yusuf ni, sampai semua isteri pembesar tu tergoda. Waalaikumsalam, selamat petang.
Jadi dalam surah Yusuf ayat yang ke-30 hingga 31 ada diceritakan yang mana pada ayat tersebut bermaksud, dan wanita-wanita kuasa Mesir itu berkata, isteri Al-Aziz menggoda anak angkatnya untuk menundukkan dirinya Nabi Yusuf kepadanya. Sesungguhnya cinta Zulaikha terhadap anak angkatnya sungguh mendalam sekali. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan nyata. Dan tak kala wanita itu, yakni Zulaikha, mendengar cercaan mereka, terutama isteri para pembesar kerajaan Mesir, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikan kepada mereka masing-masing sebilah pisau. Kemudian dia, yakni Siti Zulaikha, berkata kepada Nabi Yusuf, keluarlah kepada mereka. Maka tatkala para wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka menjadi kagum kepada ketampanan wajahnya. Nabi Yusuf AS. Dan mereka melukai jari-jari tangan mereka dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Sesungguhnya ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Sampai tahap tu sekali diorang nampak dan tengok Nabi Yusuf AS ni dianggapnya seperti malaikat kerana ketampanannya yang luar biasa. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Julie Sohana. Ya betul, teh hiris-hiris. Okey. Jadi setelah para isteri pembesar kerajaan Mesir itu mengakui bahawa Nabi Yusuf ni memang tampan setampan-tampan manusia, dan tak ada seorang perempuan pun yang hadir pada waktu tu yang tak tertarik, yang tak terjatuh hati dengan Nabi Yusuf. Okey, sampaikan ketika mereka memandang, mereka bercakap-cakap dengan Nabi Yusuf, hati mereka sedang menghayati, sambil-sambil bersembang tu tengok muka Nabi Yusuf, mereka menghayati ketampanan Nabi Yusuf AS ni sampai tahap tu sekali. Okay? Dan mereka mengakui dan tidak lagi mahu mencela atau memburuk-burukkan Siti Zulaikha. Okay? Sebab mereka tahu kenapalah Siti Zulaikha ni berjatuh cinta sangat dengan anak angkatnya sendiri. Okay? Dan setelah Nabi Yusuf AS menghilangkan diri semula ke dalam bilik, Siti Zulaikha pun terus mendekati semua isteri para pembesar ni dan berkata kepada mereka dengan sinis, inilah dia orang yang kamu cela aku kerana aku tergila-gila kepadanya. Memang sebenarnya lah aku telah menggodanya agar ditunduk kepada diriku. Tetapi dia menolak, dan sesungguh sekiranya dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hina. Okay? Jadi bila Nabi Yusuf masuk bilik, dikatakan macam tu di hadapan semua isteri pembesar. Okay? Jadi bila Nabi Yusuf AS mendengarkan hal tersebut daripada mulut ibu angkatnya, okay, dia jadi tak seronok dah nak tinggal dalam rumah tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, dia masih lagi terhutang budi dengan ibu angkat dan ayah angkatnya. Sebab selama dia membesar, dia hidup bersama dengan keluarga angkatnya, okay, dan dia membesar dengan baik. Okay, tak ada cacat cela yang ada padanya. Okay, dan mereka menjaga Nabi Yusuf AS dengan baik. Dan tambahan pula, Nabi Yusuf AS ni memang seorang yang jenis mengenang jasa dan budi bapa angkatnya sendiri. Dan baginda merasa di Mesir itulah ibu bapa baginda dan rumah baginda juga dianggap macam itulah, sebab sekian lamanya dipisahkan oleh keluarganya sendiri. Dan setelah mengetahui bahawa ibu angkatnya mahu terus menggoda baginda, setelah Zulaikha ni berasa perbuatan dia tu bukan lagi aib, okay, jadi Nabi Yusuf AS ni berhasrat untuk sebaiknya bagi Nabi Yusuf, sebaiknya untuk dia tinggal di penjara, bukan masih lagi menetap dalam rumah tersebut. Kan ibu angkatnya Siti Zulaikha ni katakan kalau dia tak ikut perintah dia, maka Nabi Yusuf ni akan masuk dalam penjara. Jadi bila Nabi Yusuf dengarkan perkara itu, dia rasa baiklah dia duduk dalam penjara daripada dia terus digoda oleh ibu angkatnya sendiri. Okay, dan bukan sekadar ibu angkatnya sendiri, tetapi wanita-wanita ataupun isteri-isteri pembesar Mesir pada waktu tu. Okay, baik. Jadi Nabi Yusuf AS pun berdoa kepada Allah SWT. Doa, wahai Tuhanku,
penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak, engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka. Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi ajakan mereka. Dan tentulah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Okay? Maka Allah SWT pun mengabulkan permohonan ataupun permintaan Nabi Yusuf AS. Dan kemudian Allah gerakkan hati Nabi Yusuf AS dengan bukan Nabi Yusuf, Allah gerakkan hati pemerintah kerajaan Mesir untuk memenjarakan Nabi Yusuf sesuai dengan keinginan Nabi Yusuf sendiri pada waktu tu. Akak jual purdah tak? Saya tak jual purdah. Purdah pun orang bagi. Terima kasih banyak untuk yang memberi. Okay. Jadi kita teruskan lagi. Nabi Yusuf AS dipenjara atas alasan kalau baginda dibiarkan terus dalam rumah, maka baginda akan terus digoda. Baik baginda duduk dalam penjara. Okay, jadi apa yang berlaku seterusnya? Okay, jadi pembesar Mesir ni pun dengan alasan dia juga memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara agar isteri-isteri pembesar ni ataupun rumah tangga orang-orang Mesir ni tak terganggu gugat. Okay? Sebab apa? Isteri-isteri ataupun wanita-wanita yang di Mesir ni dah mula mengetahui ataupun dah melihat wajah dan rupa Nabi Yusuf AS ni sendiri. Okay? Waalaikumsalam. Selamat petang. Okay. Jadi Nabi Yusuf pun tak ada masalah lah. Dia pun tak kisah baik benda tu tak berlaku daripada berlaku. Okay. Baik. Dan Allah juga ada menceritakan kisah ni dalam ayat yang ke-32 hingga ke-35 surah Yusuf. Anda boleh rujuk sekarang. Okay. Ya, saya nak tanya apa tu. Nak mula macam mana? Mulakan dengan bismillah. Okay. Jadi kita pergi kepada kisah yang seterusnya, yang mana tadi kita tahu Nabi Yusuf AS masuk ke dalam penjara. Okay, bila dia masuk dalam penjara tu, masa tu, Waalaikumsalam, selamat petang Tuan. Okay, jadi Nabi Yusuf bila dah masuk awal-awal dalam penjara pada waktu tu, mulanya tak ada orang. Tetapi akhirnya dalam dua malam macam tu, ada 2 orang pemuda masuk dalam penjara. Okay, jadi kedua-dua orang pemuda ni dia datang daripada istana raja, yang mana mereka berdua serve makanan dan minuman untuk raja. Okay, dan mereka masuk kerana raja tersebut dia macam mana okay, raja tersebut dituduh, pelayan tersebut dituduh cuba membunuh raja sebab didapati dalam makanan tersebut ada racun. Bukan makanan, tak pasti makanan atau minuman. Okay, dalam kisah ni diceritakan ada racun. Jadi mereka berdua ni dituduh untuk membunuh raja. Dan sebenarnya tak dipastikan lagi siapakah yang bersalah. Cuma mereka berdua dimasukkan dalam penjara sepanjang kes tu disiasat lah. Okay, sementara nak dapat bukti. Baik, jadi adalah kawan Nabi Yusuf AS dalam penjara tu kan. Baik, jadi Nabi Yusuf pun dapat 2 orang sahabat dalam penjara. Maka baginda melihat dah ada peluang untuk baginda mendakwah kepada mereka berdua. Baik, jadi saya nak ceritakan dekat sini. Sebenarnya sebelum ni saya katakan pada dalam masa baginda berada dalam perigi buta, okay, masa baginda berada dalam perigi buta, baginda dapat wahyu kan. Okay, jadi sebenarnya bilakah sebenarnya yang Nabi Yusuf AS ni dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul? Okay, kita bayangkan kalau Nabi Yusuf dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada waktu baginda dalam perigi tu, mustahil. Sebab
sepanjang lepas saja daripada peristiwa tersebut, baginda tinggal bersama dengan Siti Zulaikha dan Potifar kan. Tetapi kita tak melihat lagi mulanya dakwah Nabi Yusuf alaihi salam. Betul tak? Okay. Jadi kalau nak dikatakan pada waktu tu sebenarnya Nabi Yusuf hanya menerima wahyu, bukannya terus dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Okay. Bila seorang Nabi ni dapat wahyu, dia bukannya automatik Allah angkat dia sebagai Nabi dan Rasul sebenarnya. Itu hanyalah wahyu daripada Allah. Okay. Tapi dalam kisah ni sebenarnya kita nak tunjuk bahawa mungkin pada kisah Nabi Yusuf AS cuba nak mendakwah dua orang sahabat ni, dua orang pemuda ni, pada waktu itulah Allah melantik Nabi Yusuf AS untuk menjadi Nabi dan Rasul. Okay. Misal kata seseorang pernah minum kan, dosanya seperti 40 tahun amalan tak diterima. Habis kalau kita bertaubat. Okay. Saya pernah dengar daripada seorang ustaz. Saya kurang... Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, saya tak pasti ataupun kurang pasti berkenaan dengan ni, tapi saya dengarkan bahawa amalan kita tak... Macam mana nak cakap Saya kurang sikit dalam berkata-kata ni. Misal kata seseorang pernah minum kan, dosanya seperti 40 tahun amalan tak diterima. Tak betul sebenarnya. Okay, kita bertaubat-bertaubatlah. Okay. Dan kalau tak silap saya lah, ustaz tersebut katakan tak ada pun hadis yang kata kalau kita contohlah minum arak kan, okay, 40 hari amalan tak diterima. So maksudnya kita tak payah solat lah, tak payahlah buat ibadah kan. Tak betul sebenarnya. Okay. Kita teruskan je dengan taubat kita. Okay. Kita teruskan je lagi dengan usaha kita untuk racun dalam susu. Ya betul, dalam kitab ni dia tak kongsikan, tapi saya akan sambung sekejap lagi. Sekejap Okay. Kalau kita buat dosa, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, teruskan dengan kita punya ibadah kita. Jangan rasa yang ibadah kita tak diterima oleh Allah. Okay. Dosa, nak kata dosa terus terhapus, saya tak pasti. Itu kerja Allah. Okay. Cuma kita sebagai 40 hari tetap kena solat. Betul. Okay, kita sebagai manusia ni memang kita buat salah. Kalau dah buat salah, bertaubat, tak semestinya 40 hari kita tak terima amalan dan sebagainya. 40 tahun tak terima amalan, siapa yang kata? Okay, itu semua kuasa Allah. Itu semua bergantung kepada Allah. Allah yang lihat kita. Okay, Allah yang tentukan segalanya untuk kita. Bukan orang yang tentukan kita ni dapat pahala ke tak. Jangan fikir itu. Jangan rasa berdosa. Bukan jangan rasa berdosa. Jangan rasa diri ni takkan dapat pahala dah. Okay. Allah tu melihat kita. Allah menilai kita dengan baiknya, dengan adilnya. Jadi buatlah apa yang perlu. Okay, rujuk dengan ustazah ataupun ustazah lah kan, untuk puteri. Okay, rujuk dengan ustazah macam mana saya nak ubah diri saya dan sebagainya. Okay, tak ada masalah. Okay. Nabi wahyu untuk diri sendiri, Rasul wahyu untuk kaumnya. Okay, betul. Terima kasih. Apa tadi? Waalaikumsalam. Esok ibadat tau. Apa tu? Aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Ya betul. Okay. Kita pun dalam masa yang sama kena bersangka baik dengan Allah. Kita jangan rasa yang Allah ni tak pandang kita. Jangan rasa yang Allah ni tak akan terima dah kita punya amalan. Teruskan. Allah akan nampak. Okay. Ikhlaskan hati. Istiqamah selalu. Okay. Cuba. Saya pun kena perbaiki diri selalu. Anda semua, setiap hari kita ni sebenarnya kena perbaiki diri. Kena, kalau boleh, bukan nak kata, kalau anda rajin kan, malam-malam bangun solat, jumpa Allah, minta maaf kepada Allah. Walaupun dosa kita ni kecil, tapi kita tak tahu lagi sebanyak mana amalan kita ni diterima. Mungkinkah satu sebab kita buat dosa tu jadikan kita punya amalan yang lain tak diterima. Siapa kata minum 40 hari tak terima amalan? Amalan kena dalil. Allah Maha Pengampun. Ya betul. Okey, jom kita sambung. Boleh? Okey. Jadi Nabi Yusuf AS bersama dengan dua orang pemuda ni daripada istana raja tersebut.
Okay. Dan pada waktu tu Nabi Yusuf AS ni nak mula mendakwah mereka, tetapi Nabi Yusuf tak mula mendakwah mereka selagi baginda tak menyatakan bahawa baginda merupakan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Okay. Jadi apa kat sini? Di sini diceritakan panjang sangat. Okey, dalam kalau datang merangkak, aku datang berlari. Maksudnya? Okey. Setelah Nabi Yusuf AS melihat sudah ada orang yang boleh baginda serukan kepada agama Islam, jadi baginda perlu mengakui diri baginda adalah Rasul Allah SWT. Okay, maka baginda mula berdakwah kepada dua orang banduan ni tadi. Jadi menjadi tanggungjawab bagi Nabi Yusuf sendiri untuk memulakan langkah mendakwah kepada mereka. Okay. Dan kedua-dua banduan tu pula melihat Nabi Yusuf ni seorang yang sempurna, macam bukan seorang yang jahat. Okay. Dan setelah mereka bertanya khabar berkenaan dengan nasib masing-masing, akhirnya Nabi Yusuf AS menceritakan tentang diri baginda yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepandaian mentadbir mimpi. Okay, dibagi tahu kepada dua orang banduan ni bahawa dibagi tahu kepada dua orang, betul lah banduan kan? Okay, bahawa dia boleh mentadbir mimpi. Tetapi sebelum Nabi Yusuf bagi tahu yang dia boleh mentadbir mimpi ni, dia beritahu dulu kepada dua orang maafkan saya. Okay, jadi dia bagi tahu dulu kepada dua orang banduan ni tadi bahawa dia merupakan Nabi dan Rasul yang dilantik oleh Allah SWT untuk mendakwah atau mengajak orang ramai ataupun masyarakatnya, kaumnya kembali kepada Allah. Okay. Hello, Assalamualaikum. Okay, jadi Nabi Yusuf pun berkatalah kepada mereka, wahai sahabat, sesungguhnya bukan. Ni bukan pen, minta maaf. Okay. Okay. Jadi bila sahaja setelah ni setelah Nabi Yusuf AS cerita bahawa dia ni Nabi Yusuf diutus oleh Allah untuk mendakwah mereka, seterusnya dah settle hal tersebut. Jadi salah seorang daripada mereka, iaitu Saqi, bernama Saqi ni, dia terus mencelah, dikatakan, wahai sahabat, sesungguhnya semalam saya telah bermimpi saya sedang memerah anggur. Tolonglah saudara takbirkan mimpi saya itu. Okay. Jadi sebelum Nabi Yusuf AS sempat mentadbir mimpi Saqi ni tadi, maka seorang lagi mencelah, dikatakan, wahai sahabat, semalam saya juga ada bermimpi. Di dalam mimpi saya itu saya lihat saya menjunjung roti di atas kepala saya. Tiba-tiba ada burung lalu memagut roti itu. Tolonglah saudara takbirkan makna mimpi saya itu. Dan ada juga dikisahkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-36. Saya tak nak ulang sebab saya dah cakap tadi. Ada boleh refer kepada terjemahan dalam Al-Quran, perkaranya sama sahaja. Dan setelah Nabi Yusuf AS mendengar kata-kata dua orang banduan yang menceritakan mimpi masing-masing itu, maka tahulah Nabi Yusuf makna daripada kedua-dua mimpi mereka ni tadi. Tetapi baginda tak mahu memberitahu kepada kedua-duanya sampai baginda mendakwahkan mereka. Jadi apakah yang baginda cakap kepada mereka untuk mendakwahkan mereka ni? Jadi dalam surah Yusuf ayat yang ke-37, Nabi Yusuf berkata, tidak sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepada kamu, melainkan aku telah dapat menerangkan kepadamu jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar pula pada hari kemudian. Jadi seterusnya Nabi Yusuf AS mendakwah kaum baginda supaya beriman kepada Allah SWT yang Esa, dan hal ini disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-38 hinggalah 40. Waalaikumsalam, selamat petang Kristina Melissa. Baik. Jadi terjemahan ni pun anda boleh cari juga dekat dalam
Al-Quran. Okay, tak apalah, saya bacakan sikit sebab ni ada kelainan dia. Dan aku mengikut agama bapa-bapaku, iaitu Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Tidak patut bagi kami, para utusan Allah, menyengutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Wahai dua orang sahabat sepenjara denganku, adakah Tuhan yang bercerai-berai itu patung berhala yang lebih baik, ataukah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, yakni Allah SWT? Apa-apa patung berhala yang kamu sembah selain dari Allah itu hanyalah nama-nama yang kamu namakan sahaja, serta bapa-bapa kamu, sedang Allah tidak menurunkan kekuasaan kepadanya. Tiada yang menjatuhkan hukuman melainkan hanya Allah saja. Dia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya. Demikianlah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Waalaikumsalam. Okay, jadi itulah orang kata intro daripada Nabi Yusuf alaihi salam, okay, kepada mereka berdua ni, untuk mendakwahkan mereka berdua. Boleh, tak ada masalah. Dah asar, boleh pergi asar dulu, nanti boleh tengok balik rakaman semula. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, sambung lagi sikit. Jadi setelah Nabi Yusuf AS selesai menyampaikan risalah ketuhanan kepada kedua-dua sahabat sepenjaranya, okay, berarti baginda dah pun menjalankan tugasnya lah. Okay, dan setelah itu Nabi Yusuf pun mentadbirlah mimpi dua orang banduan ni tadi. Okay, jadi seterusnya apa yang berlaku? Nabi Yusuf AS mendakwah dua orang sahabat baginda itu sebelum baginda mentadbir mimpi mereka berdua. Dan kata Nabi Yusuf AS dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-41, baginda berkata, wahai dua orang sahabat sepenjara denganku, salah seorang, yakni pelayan minuman raja, daripada kamu akan keluar daripada penjara ini, dan dia akan mendapat pekerjaannya semula sebagai pelayan minuman. Tetapi seorang lagi, yakni pelayan makanan raja, bakal dibunuh dengan disalib, lalu kepalanya dimakan burung. Telah diputuskan perkara, yakni jawapan ini, yang kamu berdua tanyakan kepada saya. Okay, dan diriwayatkan setelah pemuda ini atau banduan ini, banduan petugas melayani makanan raja mendengar takbir daripada Nabi Yusuf AS ni bahawa dia akan menerima hukuman mati. Okey, maka dia pun jadi sangat takut. Tiba-tiba dia katakan bahawa sebenarnya dia tak mimpikan pun perkara tersebut. Dia hanya katakan sahaja untuk suka-suka. Okey, dia dah mula jadi takut dan dia katakan begitu. Okey, dan apa yang Nabi Yusuf jawab? Nabi Yusuf katakan, kejadian tetap akan terjadi sebagaimana yang telah baginda takbirkan, biarpun kamu sebenarnya tak pernah bermimpi pun perkara tersebut. Itulah sebenarnya Al-Quran menyatakan telah diputuskan perkara, yakni jawapan yang kamu berdua tanyakan kepada saya, pada penghujung ayat ke-41 surah Yusuf. Okey, boleh rujuk semula. Jadi sebelum kedua-dua pelayan Raja Mesir itu dibawa keluar oleh pengawal penjara untuk menerima hukuman dan diambil bekerja semula, Nabi Yusuf AS berbisik kepada pelayan Raja Mesir yang bertugas sebagai pelayan minuman raja yang bernama Saqi, yang diketahuinya akan selamatlah, okay, setelah ditabirkan mimpinya tadi. Okay, jadi dalam surah Yusuf ayat yang ke-42 yang bermaksud, kemudian Yusuf berpesan kepada orang yang diketahuinya selamat daripada bahaya, yakni hukuman mati, beritahulah hal saya kepada raja engkau, semoga saya dilepaskan. Waalaikumsalam. Minta maaf. Okay, sambung lagi.
Jadi Saqi pun sangguplah nak bagi tahu kepada Raja Mesir tersebut. Tetapi apa yang berlaku, akhirnya Saqi ni lupa. Dia lupa sebab apa? Sebab syaitan menyebabkan dia lupa untuk beritahu hal berkenaan dengan Nabi Yusuf AS ni kepada Raja Mesir. Okay, sampailah 7 tahun lamanya Nabi Yusuf tetap lagi tinggal dalam penjara tersebut. Okay, jadi bukan sebab syaitan sahaja, dan ini pun takdir Allah SWT yang mana Allah memang takdirkan bahawa perkara itu takkan berlaku. Sebab apa? Okay, sebab Allah sebenarnya cemburu dengan Nabi Yusuf AS. Kenapa Nabi Yusuf tak minta kepada Allah SWT agar dia dibebaskan, agar dia dilepaskan? Kenapa dia minta pertolongan manusia? Okay, dan sebab itulah hal tersebut tak berlaku. Sebab itulah Nabi Yusuf AS masih tinggal dalam penjara tersebut selama 7 tahun. Okay, dan sebenarnya mengikut ahli riwayat-riwayat, ahli tafsir, Allah marah kepada Nabi Yusuf kerana membuat pesanan kepada sahabatnya yang keluar penjara itu. Ini yang saya kongsikan tadi. Allah sangat cemburu sekali terhadap perbuatan kekasihnya Nabi Yusuf itu. Sebab itulah setelah kedua-dua pemuda itu dibawa keluar daripada penjara, tiba-tiba menjelmalah Malaikat Jibril AS di hadapan Nabi Yusuf dan berkata kepada baginda, kenapakah dia lupa untuk memohon pertolongan Allah lah. Jadi mendengar tempelakan Malaikat Jibril pada ketika itu, Nabi Yusuf AS pun pengsan. Begitulah kisahnya tentang Nabi Yusuf hari ini, yang mana Nabi Yusuf kita tahu cerita dia hari ini berkenaan dengan ibu angkat baginda, nak memperkenalkan baginda dengan isteri-isteri pembesar-pembesar Mesir. Dan seterusnya sewaktu baginda mendakwahkan kedua orang pemuda daripada pelayan istana Raja Mesir. Jadi alhamdulillah, lega saya hari ini dapat berkongsi dengan anda, dan saya harap jika ada salah dan silap ataupun ada teguran, mohon tegur. Dan kita buat kesimpulan sikit, boleh? Kita ambil poin-poin penting. Jadi kisah hari ini yang saya kongsikan, apakah dia? Kita tahu Siti Zulaikha, kisah berkenaan dengan Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf AS telah pun tersebar dalam kalangan masyarakat Mesir pada ketika itu. Jadi semua orang bercakap-cakap, menjadi buah mulut masyarakat Mesir pada masa itu berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, yang mana Siti Zulaikha sebagai ibu angkat Nabi Yusuf sendiri boleh menggoda Nabi Yusuf AS. Jadi disebabkan Siti Zulaikha ni tak nak sebab benda tu mengaibkan dia, jadi dia rasa malu. Jadi dia nak tunjukkan kepada isteri-isteri para pembesar Mesir pada waktu tu. Dia ajak mereka datang ke majlis makan, dihidangkan mereka buah dan pisau. Jadi setelah tu Nabi Yusuf AS dipanggil keluar daripada bilik, dan Siti Zulaikha mengarahkan Nabi Yusuf AS untuk menuangkan atau menghidangkan minuman kepada semua isteri pembesar-pembesar Mesir pada ketika itu, untuk melihatkan kepada mereka semua ketampanan dan kekacakan Nabi Yusuf AS. Jadi mereka semua pun terpegun tengok keindahan wajah Nabi Yusuf. Jadi mereka pun percayalah bahawa patutlah kenapa mak angkat baginda sendiri mampu untuk tak sampai tahap nak menggoda baginda. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi bila mereka tahu saja yang Nabi Yusuf ni seorang yang sangat kacak, sampai diorang ni menghayatilah keindahan wajah Nabi Yusuf ni, sampai menghayati ni, dan diorang semua tahu, masyarakat Mesir yang wanita-wanita dah tahu dah macam mana keindahan rupa Nabi Yusuf AS. Maka Nabi Yusuf pun nak mengelak daripada perkara itu berlaku, dan mengelak lagi ibu angkat baginda terus menggodanya. Maka baginda doa kepada Allah SWT untuk dirinya dipenjarakan. Lebih baik dia dipenjarakan daripada dia terus digoda dan
mengganggu gugat rumah tangga masyarakat Mesir pada ketika itu. Okey. Maafkan saya. Okey, baik. Jadi setelah apa yang berlaku, dia masuk ke dalam penjara. Kemudian dalam 2 malam setelah itu, masuklah pula 2 orang banduan yang mana mereka ni daripada istana Raja Mesir. Okay, seorang pelayan minuman, seorang pelayan makanan, dan seorang bernama Saqi, pelayan minuman. Baik. Jadi mereka ni bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi Yusuf pada ketika itu pun nak mula untuk mendakwah mereka. Okey. Jadi pada hari yang pertama tu mereka tak didakwahkan, tak mula lagi lah. Nabi Yusuf AS tak mulakan dakwahnya kepada mereka sebab mereka pun penat. Jadi dibiarkan mereka berdua ni rehat, dan esoknya ditanyakan kabar berkenaan dengan nasib mereka. Jadi mereka ceritakanlah nasib mereka, apa yang berlaku dan sebagainya, yang mana Raja Mesir, mereka dituduh untuk membunuh Raja Mesir. Okay, jadi sebab mereka ni pelayan makanan. Jadi apa yang Raja Mesir makan ketika itu menyebabkan dia diracun. Okay, baik. Jadi mereka pun beritahulah kisah mereka tu. Okay, dan sementara dicari siapakah pesalahnya, mereka disumbatkan dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf AS pun dia nak mendakwah, dan dalam masa yang sama dia bagi tahu kepada mereka berdua ni bahawa dia boleh mentadbir mimpi. Okey. Jadi sebelum Nabi Yusuf AS tadbirkan mimpi mereka, Nabi Yusuf menceritakan ataupun buat intro lah, bagi tahu dulu siapakah baginda, yang mana baginda diutuskan oleh Allah untuk menyeru manusia, okey, pada jalan Allah. Okey, baik. Jadi setelah baginda beritahu kepada mereka, dan seterusnya mereka pun bagi tahu tentang mimpi mereka. Jadi pelayan makanan dia bagi tahu mimpi dia, yang mana dia okey, kejap. Saya tak ingat mimpi dia macam mana. Sebentar ya. Allah, ini kisah mana? Ya Allah, patutlah. Okey. Berkenaan dengan mimpi mimpi siapa tu? Mimpi Saqi kan? Okey, pertama-tamanya yang menceritakan berkenaan dengan mimpi dia adalah Saqi, iaitu pelayan minuman Raja Mesir. Okey. Jadi sebentar ya Allah, saya lupalah dia punya tu. Sama-sama Kak Masita, dan nak gerak ke tu? Okey, tak apa. Saya takut lambat. Okey, macam ni. Jadi yang Saqi ni pelayan makanan Raja Mesir, dia ceritakan dalam mimpi dia. Jadi setelah dia bagi tahu mimpi dia, Nabi Yusuf AS pun perah anggur. Ya, betul. Okey, berkenaan dengan memerah anggur, dia mimpi dia memerah anggur. Terima kasih banyak. Dia mimpi dia memerah anggur yang Saqi ni. Jadi setelah dia bagi tahu kepada Nabi Yusuf mula nak mentadbirkan mimpi dia. Jadi tiba-tiba yang seorang lagi ni pelayan minuman di istana Raja Mesir ni, dia pula mencelah, dia bagi tahu mimpi dia bahawa dia mimpi ada dia letak roti atas kepala dia kan. Lepas tu ada burung yang memagut roti tersebut. Okey, jadi bila diceritakan tentang perkara tersebut, okey, Nabi Yusuf pun mulalah mentadbir mimpi mereka. Okey. Jadi Nabi Yusuf pun ceritakanlah, okey, yang mana salah seorang daripada mereka akan selamat dan seorang lagi akan disalib. Okey. Jadi bila saja Nabi Yusuf beritahu kepada mereka ni, okey, seorang pelayan makanan ni, dialah yang takkan terselamatkan. Okay, jadi dia rasa takut. Dia mula cakap kepada Nabi Yusuf bahawa dia sebenarnya tak mimpikan perkara tersebut. Tapi Nabi Yusuf kata dia dah pun tanyakan soalan tersebut, walaupun dia tak bermimpi, tapi benda tu tetap akan berlaku. Jadi
dia tak terselamat. Manakala yang saqinya tadi pula terselamat dan dia terus menjadi pelayan minuman di Istana Raja Mesir tersebut. Dia masih lagi. Okay, jadi apa yang berlaku seterusnya? Last kali ni, okay, Nabi Yusuf AS beritahu kepada Saqi supaya beritahu dekat Raja Mesir bahawa tentang kelebihan Nabi Yusuf AS. Maka Saqi akhirnya terlupa untuk bagi tahu disebabkan syaitan yang menghasutnya supaya lupalah, dan juga takdir Allah yang mana Allah tak izinkan perkara itu berlaku. Okay, sebab apa? Sebab Allah rasa cemburu dengan Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf AS tak berdoa kepada Allah SWT untuk meminta pertolongan agar dia keluar daripada penjara tersebut. Jadi Allah sangat cemburu. Allah turunkan Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril tanya kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya setelah mendengarkan tempelakan daripada malaikat, Nabi Yusuf pun pingsan. Okay, berakhir kisah kita hari ini, Alhamdulillah. Umur berapa? Umur saya rahsia, minta maaf. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okay, jadi anda semua dapat kisah hari ni. Saya harap ada yang stay dan mendengar, sebab saya seronok berkongsi dengan anda semua. Okay, rasa macam ramai meneman mendengar perkongsian saya. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau kita berkesempatan, berkeizinan untuk bersama lagi, kita akan kongsikan lagi lah. InsyaAllah dah pukul 5 Sebelum ni kita habiskan dalam setengah jam je. Mungkin sebab saya ceritakan balik kot yang kisah semalam kan. Maafkan saya. Okay, jadi untuk kisah hari ni itu saja. Kita dah buat kesimpulan mana poin-poin penting yang anda perlu tahu. Okay, saya harap anda ingat. Mungkin anda boleh ceritakan balik pada kawan-kawan dan orang lain. Okay, semoga kisah hari ini memberi pengajaran kepada anda. Okay, untuk kita apa yang last sekali, untuk kita jangan akhirnya. Okay, mula-mula sekali kita kena ingat, kita sebenarnya kena cari Allah dulu. Kita kena minta pertolongan Allah. Kenapa nak minta pertolongan lain sedang kita boleh bersandar kepada Allah. Okay, sama-sama Kak Fazlina, sama-sama. Okay, jadi itu sahaja daripada saya petang ni. Sama-sama Puan Zain. Puan okay. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang berada dalam live petang ni. Semoga Allah kurniakan anda kekuatan, akal fikiran, ingatan ni, supaya dapat ingat semua kisah-kisah yang saya kongsikan. Esok sambung kisah Nabi Yusuf lagi ke? Ya, kita sambung lagi kisah Nabi Yusuf. Ada lagi cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf. Okay, ada juga sedikit berkenaan dengan Bunyamin, iaitu adik kepada Nabi Yusuf. Esok kena tunggu kisahnya. Okay, InsyaAllah. Okay, baik. Jadi sebelum kita akhiri perkongsian hari ini bersama kita, pada tangan, akhirkan dengan doa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okay, baik, kita jumpa lagi esok. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, sekiranya ada terkurang daripada apa-apa segi. Okay, doakan saya agar diberikan kesempatan, direzekikan selalu untuk meluangkan masa dengan anda, berkongsi dengan ilmu-ilmu yang baik. Okay, sama-sama. Okay, jadi kita jumpa lagi InsyaAllah esok. Terima kasih. Assalamualaikum. Sorry. Alhamdulillah. Okay, kita end live dulu. Okay, bye. Assalamualaikum.